أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال قائل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى قالها ثلاثا ثم قال: لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم ذروني ماذا تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. رواه البخاري. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan antara isi khutbah Nabi yang mulia berbunyi: Ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah memfardukan kepada kamu semua untuk menunaikan ibadah haji. Fahajju, keluar, tunaikanlah ibadah haji. Faqala qail, berkata dan bertanya salah seorang jamaah yang mendengar khutbah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akull amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kami diperintah untuk melakukan ibadah haji untuk setiap tahun? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Nabi diam dan Nabi tidak menjawab soalan tersebut. Nabi tidak menjawab soalan oleh dua perkara. Pertama, terkadang Nabi tidak suka dengan soalan yang ditanya. Yang kedua, Nabi tidak menjawab soalan kerana Nabi tidak berbicara sembarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara sembrono. Sekiranya Nabi tidak ada informasi, tidak ada maklumat, tidak ada jawaban untuk soalan yang ditanya, maka Nabi tidak akan menjawab soalan tersebut. Sahabat yang bertanya ini mengulangi soalan tersebut sebanyak 3 kali. Akull amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kami perlu menunaikan ibadah haji setiap tahun? Wahai Rasulullah, adakah kami perlu menunaikan ibadah haji setiap tahun? Terus Nabi menjawab, lau qultu na'am lawajabat lamma istata'tum. Ya, kalau aku katakan ya, kamu kena tunaikan ibadah haji setiap tahun, Allah akan memfardukan kamu
untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun, nescaya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah, para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, nikmat Allah apa yang kita nak dustakan? Begitu sukar, begitu susah, begitu payah untuk kita datang menunaikan ibadah haji. Dan hari ini adalah kemuncak. Kita dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk berada di Arafah. Hari ini kita dipuji oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan para malaikatnya. Kita datang dalam keadaan kusut masai, kita datang dalam keadaan yang tidak selesa. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kerana Allah, saya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan datang ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan yang kedua, alhamdulillah, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memilih kita semua untuk melengkapkan, untuk kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yang dinamakan ibadah haji. Alhamdulillah. Karena apa? Karena nyawa kita apabila sudah sampai waktunya tidak akan dicepatkan walau satu saat, tidak akan dilewatkan walau satu saat. Allah Jalla wa'ala berfirman, kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang satu detik yang menakutkan, detik yang menamatkan episod keindahan, detik yang menamatkan episod kelazatan dan kesedapan yang dinamakan kematian, tidak akan dicepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun satu saat. Yakin dan percayalah dengan iman kepada Allah, sebentar lagi, esok ataupun lusa, ada orang akan mandikan kita, ada orang akan kafankan kita, ada orang akan solatkan kita. Kita akan diusung, dibawa ke tanah perkuburan. Kita akan dibiarkan bersemadi sehinggalah hari kebangkitan. Dan sekiranya apa yang kita lakukan di dunia ini kita isi dengan amalan-amalan saleh, masuk dalam kubur nanti berbahagia, bergembiralah, kerana kita akan berehat sampailah hari kebangkitan. Tetapi kalau sebaliknya, dengan usia yang tersisa, dengan usia yang berbaki ini, kita semai dengan dosa, kita tak letakkan benih yang dinamakan benih maksiat, mati nanti duduk di bawah sana, dipukul, dipalu sampailah hari kebangkitan. Nabi apabila berbicara mengenai azab kubur, kata Nabi, apabila Allah memerintahkan malaikat menghimpit lubang kubur kita, bertemu tulang belulang kita sebegini, kita belum dimandikan, belum dikafankan, belum lagi disolatkan, belum dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Marilah kita semua melakukan, mengerjakan amalan-amalan saleh selagi mana usia kita masih tersisa. Dan antara amalan saleh kemuncak kepada rukun Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji yang kita lakukan hanya dinamakan amalan saleh apabila terdapat dua terma dan syarat. Allah berbicara di dalam Al-Quran, di dalam ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, kata Allah, siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah pada hari kebangkitan, hari saya, tuan-tuan dan puan-puan semua dibongkar keluar daripada kubur. Hari ketiga itu kita akan melihat manusia, ada yang tenggelam dalam peluhnya,
Ada yang tenggelam sampai ke buku lalinya, ada yang tenggelam sampai ke paras pahanya, ada yang tenggelam sampai ke dadanya. Dan ada manusia ketika itu kita akan lihat tenggelam dan lemas dalam peluhnya sendiri. Hari kita akan melihat semua kita bangun tanpa ada sehelai urat benang. Hari yang disebut oleh Allah, فَإِذَا جَاءَتْ, hari yang disebut oleh Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hari tersebut, hari kiamat, seorang suami akan lari meninggalkan istrinya, hari istri akan meninggalkan suaminya. Tuan-tuan lihat pasangan tuan-tuan, puan-puan lihat pasangan tuan-puan. Kenapa mereka meninggalkan puan-puan? Kenapa tuan-tuan meninggalkan mereka? Karena kita digemparkan dengan kegemparan kiamat yang sangat luar biasa. Lagi luar biasa, Allah menyebut hari ibu bapa. Hari ibu bapa akan meninggalkan anak-anak kita. Tuan-tuan, anak-anak kita yang kita sayang, yang kita kasih, kita balik kerja penat, isteri kita bagi tahu kepada kita, bang, anak kita sakit bang, hilang penat kita. Kita bawa dia susah payah, biarlah kita sakit, janganlah dia sakit. Apatah lagi kasih seorang mak, mak, biar dia sakit, jangan anak dia sakit. Mak, biar dia lapar, jangan anak dia lapar. Mak, biar dia mati, jangan anak dia mati. Hari kegemparan, hari kiamat. Siapa berharap berjumpa dengan Allah pada hari ini? Hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Dan amalan soleh hanya diiktiraf oleh Allah apabila ada dua terma dan syarat. Pertama, hendaklah semua amalan soleh yang kita kerjakan ikhlas kerana Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan serta saya datang menunaikan ibadah haji, mesti ikhlas kerana Allah. Allah tidak akan tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, travel mana yang kita ikut, berapa harga pakej kita, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, semua amalan soleh yang kita lakukan setelah ikhlas, mestilah ittiba'u sunnah, mestilah mengikut tunjuk ajar dan juga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa perlu ikhlas? Kenapa perlu mengikut sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ceritakanlah kepada mereka hadis mengenai keikhlasan yang telah Nabi ceritakan kepada sahabat. Antaranya sahabat yang bernama Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda bi yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bi fa'arrafa ni'mahu fa'arrafaha faqala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadhabta walakin qatalta liyuqala anta jari'un faqad qila thumma umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya fin nar." Kalau orang tanya kita, kenapa perlu ikhlas? Ambillah hadis ini dan kita jadikan sebagai ukuran kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Kata Nabi, pada hari kiamat, antara golongan yang mula-mula dibangkitkan dan dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisab, ada 3 golongan. Kenapa mereka mula-mula dihisab? Karena terlalu banyak, terlalu hebat sumbangan mereka kepada Islam. Siapa yang pertama? Rajulun ustushida, seorang lelaki yang mati syahid. Dibawa dia berjumpa dengan Allah, diberi kitab kepadanya, diselak helaian satu persatu, dan Allah bertanya kepada dia, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan
ketika kamu berada di atas muka bumi. Maka lelaki ini menjawab, wahai Tuhan, sekiranya orang lain mereka berjuang untuk Islam menggunakan duit ringgit mereka, waktu dan masa mereka, aku menggunakan nyawa aku. Aku berjuang, berjihad di jalan Allah. Aku membunuh semua musuh-musuhmu, dan akhirnya aku dibunuh. Allah melihat lelaki ini, dan Allah berkata kepada dia, kata, kamu pendusta, kamu penipu, walakin qatalta liyaqala anta jariun. Kamu buat sedemikian karena kamu nak nama, kamu nak gelaran, kamu nak orang panggil kamu seorang pahlawan, kamu seorang pendekar, kamu orang yang hebat. Dan semua gelaran ini telah diberikan kepada Dan Allah berkata kepada dia, kadzabta, kamu ketika kamu sudah mati dahulu. Kamu tahu hari ini apa yang kamu akan dapat? Hari ini kamu akan dapat murka aku. Sahabat Nabi Abu Hurairah yang pernah menceritakan hadis ini kepada penduduk Syam, jatuh pingsan kerana ketakutan. Penduduk Syam tu, sehinggalah Abu Hurairah bangun. Mereka bertanya kepada dia, apa yang Allah lakukan kepada lelaki ini? Banyak sumbangannya pada Islam, cuma dia tidak ada keikhlasan. Thumma umira bihi fasubiha ala wajhihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Allah perintahkan malaikat pegang muka lelaki ini, disumbat masuk dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah cerita kepada kami siapa yang kedua. Kata Abu Hurairah, yang kedua ialah rajulun, lelaki, ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Lelaki yang kita panggil orang agama, yang kita panggil ustaz, yang kita panggil ustazah, yang dihormati oleh manusia. Manusia takut bercanggah dengan mereka. Manusia meletakkan mereka di tempat yang tinggi. Mereka belajar agama, mereka mengajar agama. Mereka belajar Al-Quran, kemudian mereka mengajar Al-Quran. Dibawa mereka datang berjumpa dengan Allah. Allah tanya, apa yang kamu buat? Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika Al-Quran. Maka lelaki ini berkata, wahai Tuhan, dulu aku belajar agama, kemudian aku menyampaikan agama. Aku yang berkhutbah, aku yang mengajar, aku yang berceramah, aku yang berpidato, aku yang mengajar Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai pendusta, kamu belajar ilmu agama kerana kamu nak orang terpesona dengan kata-kata indah kamu. Kamu nak orang kagum apabila kamu berkhutbah, orang kagum mendengar pidato kamu. Kamu belajar Al-Quran, kamu nak orang panggil kamu qari, orang yang pintar berbaca Quran. Semua gelaran ini telah kamu dapat ketika mana kamu berada di dunia, dan hari ini kamu akan mendapat azab aku. Jatuh lelaki ini yang bernama Abu Hurairah sekali lagi ketika mana menceritakan hadis ini kepada penduduk Syam. Mereka tunggu sampai dia bangun, dan akhirnya mereka bertanya kepada dia, apa yang Allah lakukan kepada lelaki ini? Kata Abu Hurairah kepada mereka semua, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Allah perintahkan malaikat ambil lelaki ini, dicampak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ketiga, seorang lelaki, wassallallahu alaihi, Allah luaskan rezeki untuknya sehingga kan tidak ada yang tersisa. Yang ada keikhlasan, haba'an manthura, ibarat debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuncak kepada rukun Islam. Ibadah yang letih, ibadah yang penat, ibadah yang lelah, tetapi insya-Allah apabila ikhlas, apabila kita mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuncaknya nanti mabrur, nikmat yang tidak diluahkan oleh kata-kata, karena hanya diterjemahkan apabila kita masuk ke dalam surga Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amalan-amalan soleh yang saya, tuan-tuan dan puan-puan buat ikhlas mata-mata kerana Allah, dan kita cuba mengikut petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhlas mata-mata kerana Allah, dan kita cuba mengikut petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا خير أمة أخرجت للناس اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini, hari Arafah, hari Allah Jalla wa'ala banyak membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Hari ini, hari banyak Allah memerdekakan hambanya daripada bakaran api neraka. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab untuk menjaga diri kita, menjaga ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka. Allah tidak akan tanya saya, tidak akan tanya tuan-tuan sebagai ketua keluarga mengenai anak bini orang lain, tetapi Allah akan tanya kita mengenai anak bini kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan isteri kita, anak-anak kita daripada bakaran api neraka. Nabi SAW pernah bercerita mengenai seringan-ringan azab neraka, dan Nabi juga pernah bercerita mengenai dahsyatnya api neraka, dan kita perlu berusaha untuk kita menyelamatkan daripada api neraka. Nabi pernah bercerita mengenai seringan-ringan azab api neraka. Seorang lelaki yang diberi dia sandal daripada api neraka. Sebaik saja lelaki ini hendak letakkan kakinya di sandal tersebut, belum lagi dia letak, baru nak letak, menggelegak, terbakar otaknya, dan dia rasa dialah dapat azab yang paling dahsyat, sedangkan itulah seringan-ringan azab neraka. Nabi juga pernah bercerita mengenai dahsyatnya api neraka. Nabi SAW bercerita mengenai seorang lelaki yang setelah dia selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicampak dia masuk ke dalam api neraka. Sebaik sahaja dia dicampak masuk dalam api neraka, dia sampai saja ke dasar api neraka, terburai, terkeluar isi perut yang dikandungnya dan hancur lebur. Lelaki ini tak cukup dengan itu, fayaduru biha kama yadurul hima firraha. Kata Nabi, tak cukup dengan itu, lelaki ini dikisar dalam api neraka, hancur lebur tubuh badannya. Puan-puan bayangkan bagaimana puan-puan mengisar makanan, hancur lebur. Beginilah lelaki ini. Bila disebut dia sampai ke dasar api neraka, terburai, terkeluar segala isi perutnya. Cuba bayangkan betapa dalamnya api neraka. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat.
sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Nabi duduk, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Nabi bertanya kepada sahabat, adakah kamu mendengar bunyi dentuman tersebut? Kata sahabat, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, itulah bunyi seketul batu yang baru sampai ke dasar api neraka. Adakah kamu tahu bilakah batu ini dicampakkan daripada puncaknya? Batu yang sebentar tadi sampai ke dasar api neraka, kamu tahu bila dicampakkan daripada puncaknya? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi kepada sahabat, batu itu dicampak 70 tahun yang lepas, dan sebentar tadi baru sampai ke api neraka. Tuan-tuan, perempuan, bagi tahu kepada saya betapa dalamnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak lelaki ini sampai ke dasar, hancur lebur tubuh badannya, dikisar masuk ke dalam api neraka, hancur lebur tubuh badannya. Dahsyatnya api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita, tanggungan kita, anak isteri kita daripada api neraka. Tuan-tuan, perempuan, tetamu Allah yang dirahmati, dan untuk khutbah kedua sebelum saya tutup pada hari ini, di kalangan kita ada yang datang menunaikan ibadah haji dengan berkhidmat, berbakti, berbudi kepada ibu dan ayah mereka. Ada di kalangan kita yang datang menunaikan haji membawa ayah mereka. Ada orang yang datang menunaikan haji pada hari ini, dia bawa mak dan ayah mereka. Tahniah, berbakti dan berbudilah sebaik-baik mungkin kepada mereka. Kerana antara gagalnya anak-anak ialah gagalnya mereka berbakti, berbudi dan berbuat baik kepada mak dan ayah mereka. Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat Raghima Anf. Kata Nabi, celaka dan binasalah. Siapa wahai Rasulullah? Sahabat takut kerana Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kata Nabi, man adrak, siapa yang masih memiliki kedua ibu bapa ataupun salah seorang yang masih hidup dan mereka sudah tua dan dia gagal untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sebut tua? Kenapa? Tuan-tuan, ibu dan ayah kita bila sudah tua, mereka akan berulang usia mereka. Mereka akan jadi satu individu yang sangat sensitif. Hati mereka cepat tersentuh, hati mereka cepat terasa. Mereka sangat fragile. Kadang-kadang dengan kata kita yang mungkin bagi kita biasa, mereka menangis kerana kita. Siapa yang ada ibu bapa salah seorangnya atau kedua-duanya masih hidup, tak boleh masuk syurga. Ialah, kata Nabi, orang yang celaka. Mereka yang masih ada ibu bapa, berbakti, berkhidmat, berbudilah. Adakah anda hendak menyesal? Adakah anda hendak menyesal? Sebagaimana kami yang sudah tidak ada ibu bapa menyesal. Anda nak menyesal sebagaimana kami yang sudah tidak ada mereka? Adakah anda nak ulang benda yang sama? Bila mereka tak ada, baru kami nak cerita perasaan kami di Facebook kami, di alam maya kami. Sedangkan masa mereka ada, kami melihat mereka hanya sekadar cuma. Hari ini mereka ada, kita tidak merahmati mereka, kita tidak menghormati mereka, kita tidak menghargai mereka. Hari ini, bila saya ada tuan-tuan, kita pulang ke kampung halaman, kita boleh salam tangan mereka, kita tidak akan rasa ia berharga. Kita boleh cium tangan mereka, kita tidak akan rasa berharga. Kita boleh peluk mereka, mengadu kepada mak kita, sandarkan kepala kita di bahu mak kita. Mak, saya ada masalah mak. Mak, tempat kerja saya, majikan saya buat macam ni mak. Dia
tak boleh buat apa-apa. Dia hanya kata tak apa, nanti mak doakan untuk kamu. Kita takkan rasa bernilai dan berharga. Nanti bila kita balik ke kampung halaman setelah mereka tiada, tak ada tangan kita nak salam, tak ada tangan lagi kita nak cium, tak ada bau kita nak sandar mengadu. Masa tu baru kita tahu kehilangan. Dan masa tu kita sudah pun terlambat. Hanya orang yang sudah tiada boleh bercerita mengenai kerinduan kepada ibu dan bapa mereka dengan air mata. Dan mereka akan berkata, alangkah indahnya sekiranya ibu bapa mereka masih hidup, mereka akan berbakti dan berbudi. Tapi sayangnya sudah terlambat. Birrul walidain, berbakti berbudi kepada ibu dan bapa, satu bab yang semua kita gagal untuk melakukannya. Yang masih hidup, berbakti berbudilah, bapaklah yang terbaik. Takkan jadi susah, takkan jadi miskin anak-anak yang berkorban untuk ibu dan ayah. Yang sudah tiada, jangan pernah biarkan hari berlalu pergi, hari berselisih pergi, melainkan pada hari itu mesti ada doa yang kita panjatkan kepada mereka. Mak ayah kita yang ada di bawah sana, kalau nak dapat sekelumit doa daripada kita, anak-anak yang dia tinggalkan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, sekadar nak dapat Rabbi fili wali walidai, sekadar itu saja. Kalau dia boleh tukar dengan apa yang dia miliki di dunia, nah ambillah tolong doakan mak, ambillah tolong doakan ayah, dia akan buat. Dia apa kata? Dia tak mampu melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah haji kita. Dan setelah ini kita akan kerjakan solat sebagaimana yang disebut oleh Sahabat Muhammad tadi. Kita akan kerjakan solat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita ambillah waktu sepuas-puasnya hari ini untuk berdoa. Hari ini hari yang Allah tidak akan tolak doa kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada solat, ambil masa kita duduk dalam khemah dulu, berdoa. Dan kemuncak waktu berdoa nanti lepas asar sampai maghrib. Jangan lepaskan masa ini. Ramai mana yang nak menunaikan ibadah haji, nak datang ke sini untuk berdoa, berrukuk di sini, Allah tak pilih. Dan kita dipilih oleh Allah. Nikmati, hargailah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengampuni kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجات. اللهم أنت فك أسرنا وأسر المعصومين وأصلح شبابنا شباب المسلمين. Ya Allah, kami datang daripada jauh ya Allah, datang ke tanah yang tandus, yang kering, tanah yang gersang ini untuk berwukuf ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah betapa banyaknya dosa kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kalau kami tak minta kepada kamu untuk ampunkan mereka ya Allah, kami nak minta pada siapa lagi ya Allah? Ya Allah ya Tuhan, dosa yang kami lakukan ya Allah sangat banyak. Dosa yang kami lakukan mungkin tinggi sampai ke puncak langit. Tapi kamu adalah Ghaffar, Tuhan yang pengampun. Ampunkanlah kami, kasihanilah kami, pandanglah kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، فاذكروا الله جل وعلا ذكرا كثيرا ونحمده حمدا
ونشكره شكرا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pakai ni. Dua ni kan? أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Aku ingat hang. Ini elok sikit lah. Ini buat nasyid tak? Terbaik tu. Terbaik. Macam nak suruh mulai sikit eh. Jamak kosa tu. Dua-dua tu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. اللهم اغسل من الخطايا. آمين.